Selamat petang semua. Saya Subashini Narayana Rao, nombor petik 290463. Bersama-sama dengan rakan-rakan daripada kumpulan kami akan membuat satu pembentangan berkenaan cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat. Jadi tugas saya ini adalah seiring dengan tugasan untuk khusus kami dasar dan analisis fiskal maklumat. Untuk itu kami ditugaskan untuk membuat satu tugasan berkenaan cukai. Next. Okey, negara yang telah kami pilih adalah Amerika Syarikat dan cukai pendapatan individu. Sebelum saya pergi kepada cukai pendapatan individu, saya akan terangkan dulu apa itu cukai secara asasnya. Jadi cukai adalah satu jenis bayaran wajib yang dikenakan oleh kerajaan ke atas individu ataupun organisasi-organisasi swasta untuk perbelanjaan awam. Jadi cukai memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara untuk menyediakan dana kepada negara itu sendiri. Jadi cukai dikenakan kepada individu dan organisasi adalah untuk kegunaan negara dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, cukai-cukai ini digunakan untuk infrastruktur, perkhidmatan kesihatan, pendidikan, keselamatan dan juga keperluan asas lain. Secara amnya, cukai ini terbahagi kepada dua cukai, iaitu cukai tidak langsung dan juga cukai langsung. Cukai langsung adalah seperti contoh cukai langsung adalah seperti cukai yang kami buat sekarang, iaitu cukai pendapatan individu. Manakala cukai tidak langsung adalah seperti cukai perkhidmatan dan juga cukai jualan. Jadi sama juga cukai-cukai di semua negara tujuan dia adalah sama, begitu juga untuk Amerika Syarikat. Jadi cukai ialah satu pendapatan utama bagi kerajaan di seluruh dunia termasuk Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, cukai ini digunakan kepada entiti dan juga organisasi-organisasi lain. Next. Saya juga akan bentangkan sedikit berkenaan sejarah cukai di Amerika Syarikat. Cukai di Amerika Syarikat mempunyai sejarah yang panjang di mana cukai pendapatan individu, khususnya cukai pendapatan individu khususnya diperkenalkan buat pertama kali semasa Perang Saudara di Amerika Syarikat, iaitu pada era 1861 sehingga 1872. Pada tahun 1861, di bawah pentadbiran Presiden Abraham, Kongres telah meluluskan cukai sebanyak 3% ke atas individu yang memperolehi pendapatan yang lebih daripada $800. Jadi pada tahun 1862 ada sedikit perubahan di mana pada tahun itu kadar cukai dinaikkan dan ditukar kepada struktur cukai progresif di mana kadar cukai berbeza bergantung kepada jumlah pendapatan. Cukai pada waktu itu ditadbir oleh Pejabat Hasil Dalaman Internal Revenue Office yang kini dikenali sebagai Internal Revenue Services IRS. Namun selepas tamat perang pada tahun 1865, kerajaan tidak lagi memerlukan dana yang besar dan pada tahun 1872 cukai pendapatan dimansuhkan sepenuhnya. Selepas pada perang pertama dan kedua, cukai pendapatan meningkat secara mendadak semasa Perang Dunia Pertama dan telah digunakan untuk pembiayaan belanjaan ketenteraan. Jadi pada hari ini, sistem percukaian Amerika Syarikat dikawal oleh beberapa agensi dengan Internal Revenue Services menjadi agensi utama yang bertanggungjawab menguruskan pengumpulan cukai pendapatan dan lain-lain cukai berkaitan. Kesimpulannya, cukai merupakan komponen utama dalam pengurusan kewangan sesuatu negara, termasuk di Amerika Syarikat, dengan sejarah dan evolusi yang mencerminkan keperluan pembangunan secara keadilan sosial. Jadi yang lain, kawan-kawan saya akan membentangkan. Hai, nama saya Muhammad Fikri bin Omar. Seterusnya akan membentangkan mengenai definisi cukai pendapatan individu Amerika Syarikat. Baiklah,
cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan yang diperoleh oleh individu sepanjang tahun, termasuk gaji, bonus, upah dan lain-lain lah. Cukai ini dikutip oleh kerajaan persekutuan dan dalam kebanyakan kes oleh kerajaan negeri itu sendiri. So ciri-ciri utama cukai pendapatan individu di AS atau Amerika Syarikat ada 5, iaitu progressive, filing status, potongan dan kredit cukai, tarikh akhir dan IRS iaitu Internal Revenue Service. Okay, progressive ialah cukai pendapatan individu adalah progresif yang bermaksud kadar cukai meningkat apabila pendapatan seorang bertambah. Filing status ni ialah individu yang mengupayakan cukai berdasarkan status mereka, seperti yang kahwin ataupun yang bujang ataupun head of household dan sebagainya. Potongan dan kredit cukai ni individu yang menuntut potongan cukai deduction seperti faedah, gadai janji, sumbang amal, pembelanjaan, perubatan dan lain-lain. Bagi untuk tarikh akhir untuk merupakan cukai pendapatan individu di ASS biasanya adalah 15 April setiap tahun, tetapi boleh dilanjutkan sehingga jika terdapat keadaan tertentu. Dan seterusnya, IRS adalah agensi kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab untuk mengumpul cukai pendapatan dan memastikan pematuhan undang cukai. Baiklah, tujuan cukai dilaksanakan macam seperti biasa, ialah cukai dilaksanakan untuk menginfrastrukturkan kerajaan dalam sebuah negara. Cukai pendapatan individu di AS ni memainkan peranan penting lah dalam struktur ekonomi dan sosial negara. Tujuan utama dia untuk menghasilkan pendapatan bagi kerajaan, digunakan sebagai pendidikan, kesihatan, perkhidmatan awam dan lain-lain. Cukai ini untuk memastikan bahawa kerajaan mempunyai sumber kewangan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Selain itu, cukai pendapatan individu juga berfungsi sebagai alat untuk menyusun semula ekonomi. Seterusnya, pendekatan ini memberi sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan mempromosikan keadilan sosial. Cukai pendapatan juga digunakan untuk menggalakkan atau menghalang aktiviti ekonomi tertentu. Contohnya, kerajaan sering memberikan potongan cukai, sumbang amal atau pelaburan teknologi hijau. Selain itu, dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, cukai pendapatan dapat berfungsi sebagai alat stability dengan pengurangan cukai untuk pemulihan cukai membantu merangsangkan pembelanjaan pengguna dan pertumbuhan ekonomi. Akhir sekali, cukai pendapatan individu juga membiayai program sosial penting seperti Medicare dan Medicaid. Dengan cara ini, cukai pendapatan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi kerajaan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Amir Robi Mano, nombor metrik 290, dan saya akan menerangkan sedikit berkaitan prinsip pencukaian. Prinsip pencukaian ini terdapat dua. Yang pertamanya prinsip keadilan dan yang keduanya prinsip kecekapan. Bagi prinsip keadilan, cukai progresif, sistem cukai pendapatan individu Amerika Syarikat adalah progresif yang bermaksud kadar cukai meningkat mengikut peningkatan pendapatan. Terdapat 7 kadar cukai begini, iaitu berbeza. Individu
berpendapatan rendah dikenakan cukai yang lebih rendah, manakala individu berpendapatan tinggi membayar pada kadar yang lebih tinggi. Ini membolehkan golongan berpendapatan tinggi menyumbang lebih banyak kepada pendapatan negara, mencerminkan kemampuan mereka untuk membayar. Pengecualian dan potongan cukai. Sistem ini juga menyediakan beberapa pengecualian dan potongan cukai untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Pengecualian untuk golongan tertentu. Terdapat juga pengecualian cukai untuk kategori tertentu seperti veteran, golongan kurang upaya dan keluarga dan anak-anak. Bagi prinsip kecekapan, pengumpulan automatik melalui withholding tax. Sebilangan besar cukai pendapatan individu dikutip melalui sistem penolakan cukai automatik withholding tax oleh majikan. Yang keduanya, penggunaan teknologi. Dengan teknologi moden, sistem pengisian cukai elektronik e-filing di Amerika Syarikat telah memudahkan pemprosesan cukai dengan cepat dan cekap. Dan yang ketiga, penguatkuasaan yang efektif. Internal Revenue Service IRS memainkan peranan penting dalam memastikan cukai dikutip secara efisien dan bahawa pembayar cukai mematuhi undang-undang cukai. Seterusnya adalah implikasi pelaksanaan cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi kerajaan di seluruh dunia termasuk di Amerika Syarikat. Pelaksanaan cukai ini tidak hanya mempengaruhi kewangan kerajaan tetapi juga memainkan peranan penting dalam bentuk struktur ekonomi dan sosial negara. Oleh itu, memahami kesan cukai pendapatan individu terhadap kerajaan adalah penting untuk menilai bagaimana dasar fiskal ini dapat menyokong pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dan ini adalah daripada saya sedikit sebanyak berkaitan prinsip cukai dan implikasi pelaksanaan cukai. Seterusnya, sahabat saya akan menerangkan berkaitan kesan kepada kerajaan. Okey, terima kasih. Hai, saya Muhammad Amirul Farhan bin Abdul Ghani. Nombor metrik 290388 akan membentangkan kesan cukai terhadap kerajaan dan individu. Struktur cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat seringkali dirancang untuk mengurangkan ketidaksamaan pendapatan. Dengan mengenakan kadar cukai yang tinggi kepada golongan berpendapatan tinggi, ia bertujuan untuk mengagihkan kekayaan dan memberikan sokongan kepada golongan berpendapatan tinggi. Dari segi pendapatan kerajaan, cukai pendapatan individu adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pelbagai program perkhidmatan awam termasuk pendidikan, kesihatan serta infrastruktur. Okey, dari segi kesan cukai terhadap individu ataupun rakyat, Amerika Syarikat memainkan peran cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat negara, terutamanya melalui pengagihan kekayaan dan pembiayaan perkhidmatan awam. Struktur cukai progresif di Amerika Syarikat bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamaan dengan mengenakan kadar cukai yang lebih tinggi kepada golongan berpendapatan tinggi. Sementara golongan berpendapatan rendah dikenakan cukai yang lebih rendah atau dikecualikan sepenuhnya. Ini membantu mengurangkan jurang pendapatan dalam masyarakat, tetapi ketidaksamaan tetap wujud kerana golongan kaya sering memanfaatkan peluang yang mengurangkan beban cukai mereka melalui strategi kewangan tertentu. Itu saja daripada saya. Jadi terima kasih kepada semua. Itu adalah serba sedikit daripada kumpulan kami mengenai cukai yang telah kami pilih, iaitu cukai pendapatan individu terhadap negara yang kami pilih, iaitu Amerika Syarikat. Cukai walaupun dilihat sebagai sesuatu yang membebankan masyarakat,
Tetapi apabila ia diaplikasikan secara progresif, yang dikatakan di mana yang pendapatan tinggi dikenakan kadar yang tinggi dan pendapatan rendah dikenakan kadar yang rendah. Jadi ini akan membantu kepada rakyat juga dan juga membantu infrastruktur kepada negara juga. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.